Markus. Markus bab 1. Inilah permulaan Injil tentang Yesus Kristus, Anak Allah. Seperti yang tersurat dalam kitab Nabi Yesaya. Ketahuilah, aku akan menghantar utusanku untuk mendahuluimu. Dialah yang akan menyediakan jalan bagimu. Satu suara berseru di gurun, sediakanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan untuknya. Demikianlah Yohanes muncul di gurun, membaptis orang dan mengkabarkan satu baptisan pertobatan untuk pengampunan dosa. Ramailah orang yang datang dari Yudea dan Yerusalem untuk mendengar kata-kata Yohanes. Mereka mengakui dosa mereka, lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Yohanes memakai pakaian yang dibuat daripada bulu unta, dan tali pinggangnya daripada kulit. Dia makan belalang dan madu gurun. Inilah beritanya. Seorang yang lebih besar daripadaku akan datang selepasku. Tali kasutnya pun tidak layak kuurai. Aku membaptismu dengan air, tetapi dia akan membaptismu dengan Roh Kudus. Kemudian Yesus datang dari Nazaret di Galilea, lalu dibaptiskan oleh Yohanes di sungai Yordan. Ketika Yesus keluar dari sungai itu, dia melihat langit terbuka dan Roh Kudus seperti burung merpati turun hinggap ke atasnya. Lalu kedengaran suara dari surga. Engkaulah anakku yang kukasihi, dan denganmu aku berkenan. Lantas Roh memimpin Yesus ke gurun. Yesus di situ selama 40 hari dan digoda oleh iblis serta dikelilingi binatang liar. Para malaikat datang melayaninya. Setelah Yohanes dipenjarakan, Yesus pergi ke Galilea lalu mengkabarkan Injil daripada Allah. Yesus berkata, "Sudah genap masanya dan kerajaan Allah hampir tiba. Bertaubatlah dan percayalah akan Injil ini." Ketika Yesus sedang berjalan di pinggir laut Galilea, dia ternampak Simon dan saudaranya Andreas sedang menebarkan jala di danau karena mereka nelayan. Yesus berkata kepada mereka, "Ikutlah aku dan aku akan menjadikan kamu penjala insan." Dengan serta-merta mereka meninggalkan jala mereka dan mengikutnya. Sejurus berjalan, Yesus melihat dua orang lagi adik-beradik bernama Yakobus dan Yohanes, anak Zebedius. Mereka sedang duduk mengemaskan jala di dalam perahu. Yesus terus memanggil mereka. Kedua-dua beradik itu meninggalkan bapa mereka, Zebedius, dengan orang gajinya di dalam perahu, lalu mengikut Yesus. Yesus dan murid-muridnya tiba di Kapernaum. Pada hari Sabat berikutnya, Yesus masuk ke Sauma'ah lalu mengajar. Mereka kagum dengan ajarannya, karena dia mengajar dengan penuh wibawa, tidak seperti ahli Taurat mereka. Ketika itu, seorang yang dirasuk roh jahat berada di Sauma'ah. Dia berseru, "Apa yang hendak kau buat kepada kami, hai Yesus orang Nazaret? Adakah engkau hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau ini. Engkau yang suci daripada Allah." Yesus membentak roh itu. "Diam, keluar daripada dia." Roh jahat itu menggoncang-goncang tubuh orang yang dirasuknya, lalu keluar sambil menjerit. Hal ini menyebabkan semua orang tercengang, lalu berbisik sesama sendiri. Adakah ini suatu ajaran baru? Dia memerintah roh-roh jahat dengan penuh kuasa dan mereka menurut katanya. Dengan demikian, kabar tentang Yesus segera tersebar ke seluruh Galilea. Yesus dan muridnya termasuk Yakobus dan Yohanes keluar dari Sauma'ah itu lalu ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon sedang demam terbaring di tempat tidur. Setibanya Yesus di situ, dia diberitahu tentang hal itu. Yesus menghampiri ibu mertua Simon, memegang tangannya dan menolongnya bangun. Demam wanita itu hilang lalu dia melayan mereka. Apabila malam menjelang, semua orang sakit dan orang yang dirasuk roh iblis dibawa kepada Yesus. Semua penduduk kota berhimpun di hadapan pintu itu. Yesus menyembuhkan ramai orang daripada pelbagai penyakit. Dia juga menghalau roh-roh iblis sambil memerintahkan mereka diam karena mereka tahu siapa dia. Keesokannya, pada waktu subuh, Yesus bangun lalu pergi keluar kota ke suatu tempat yang sunyi untuk berdoa. Simon dan rakan-rakannya pergi mencari Yesus. Setelah menjumpainya, mereka berkata, "Semua orang sedang mencarimu." Yesus berkata, Kita mesti ke kota-kota lain di negeri ini supaya aku dapat menyebarkan Injil di sana.
Sebab untuk itulah maka aku datang. Lalu Yesus menjelajah ke serata Galilea dan berkhutbah di Saumaa dan menghalau roh-roh iblis. Seorang yang menghidap penyakit kusta datang kepada Yesus lalu berlutut meminta pertolongannya. Katanya, Jika engkau mahu, engkau dapat mentahirkanku. Yesus berbelas kasihan lalu menghulurkan tangannya menyentuh orang itu sambil berkata, Aku mahu, tahirlah. pada saat itu juga orang itu ditahirkan daripada penyakit kusta. Yesus segera menyuruhnya pergi dengan memberikan suatu peringatan keras. Dengarlah, jangan beritahu sesiapapun hal ini. Pergilah dan tunjukkan dirimu kepada imam serta persembahkan korban seperti yang diperintahkan oleh Musa, sebagai kesaksian kepada mereka bahwa kamu sudah ditahirkan. Tetapi orang itu menyebarkan hal itu merata-rata dan terus-menerus, sehingga Yesus tidak dapat masuk ke bandar terang-terangan. Yesus tinggal di luar kota di tempat-tempat yang lengang, namun orang dari pelbagai kawasan datang kepadanya. Markus bab 2. Beberapa hari kemudian, Yesus pulang ke Kapernaum dan tersebarlah kabar itu. Ramailah orang datang berhimpun di rumah tempat dia tinggal itu, sehingga penuh sesak sampai ke pintu. Yesus pun menyampaikan firman kepada mereka. Datanglah 4 orang mengusung seorang yang lumpuh. Mereka tidak dapat membawanya kepada Yesus karena orang ramai itu. Oleh itu, mereka membuka bumbung rumah betul-betul di atas tempat Yesus berada, lalu menurunkan orang lumpuh yang terbaring di atas tikar. Ketika Yesus melihat iman mereka, dia berkata kepada orang lumpuh itu, Anakku, dosamu telah diampunkan. Ahli-ahli Taurat yang duduk di situ berkata dalam hati, Lancangnya orang ini mengkufuri Allah. Tiada siapa boleh mengampunkan dosa kecuali Allah. Tetapi Yesus segera mengetahui dalam rohnya bahwa mereka berpikir demikian, lalu berkata, Mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah yang lebih mudah dikatakan kepada orang lumpuh itu, dosamu telah diampunkan, atau bangun, angkat tikarmu dan berjalan? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di bumi ini anak manusia berkuasa mengampunkan dosa. Dia berkata kepada orang lumpuh itu, Aku berkata kepadamu, bangun, angkat tikarmu dan pulanglah. Di hadapan mata mereka semua, orang lumpuh itu pun bangun, mengangkat tikarnya lalu segera berjalan keluar. Semua orang di situ tercengang lalu memuji Allah. Mereka berkata, Belum pernah kami lihat kejadian begini. Yesus pergi lagi ke pinggir laut. Ramai orang datang kepadanya, lalu dia mengajar mereka. Ketika Yesus berjalan di situ, dia terpandang seorang pemungut cukai bernama Lewi, anak Alfius, sedang duduk di tempat memungut cukai. Yesus berkata kepadanya, Ikutlah aku. Lalu Lewi bangun mengikutnya. Selepas itu, Yesus makan di rumah Lewi. Ramai pemungut cukai dan orang berdosa mengikut Yesus, dan ramai antara mereka turut makan bersama Yesus serta murid-muridnya. Ahli Taurat daripada golongan Farisi yang melihat perkara itu bertanya kepada para murid Yesus, Mengapa dia makan bersama pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus terdengar pertanyaan itu lalu menjawab, Orang sakitlah yang memerlukan tabib, bukannya orang sehat. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa. Pada suatu masa, ketika para murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi berpuasa, beberapa orang datang kepada Yesus lalu bertanya, Murid Yohanes Pembaptis dan murid orang Farisi sedang berpuasa. Mengapa murid-muridmu tidak? Yesus menjawab, Patutkah tetamu dalam jamuan perkawinan berpuasa semasa pengantin lelaki masih bersama mereka? Selagi pengantin lelaki ada bersama mereka, tidaklah mereka berpuasa. Tetapi akan tiba saatnya pengantin lelaki diambil daripada mereka. Pada masa itulah mereka berpuasa. Tiada siapa akan menampal pakaian lama dengan perca kain baru, karena tampalan baru itu akan mengecut dan semakin koyaklah pakaian lama. Begitu juga, tiada siapa menuangkan air anggur yang baru ke dalam kirbat kulit yang lama. Kalau dilakukan, air anggur baru akan memecahkan kirbat dan kedua-duanya terbuang. Air anggur baru mesti dituangkan ke dalam kirbat yang baru. Pada suatu hari Sabat, Yesus dan murid-muridnya berjalan melalui ladang gandum. Para muridnya mula memetik bulir gandum. Kemudian orang Farisi berkata kepada Yesus,
Lihatlah, mereka melakukan sesuatu yang dilarang pada hari Sabat. Yesus menjawab, Tidakkah kamu membaca apa yang dilakukan oleh Daud semasa dia dan mereka yang berada bersamanya kekurangan dan kelaparan? Dia masuk ke rumah Allah sewaktu Abiatar berjawat sebagai imam besar, lalu makan roti persembahan, meskipun perbuatan itu dilarang karena hanya imam dibenarkan makan roti itu. Daud juga memberikan roti itu kepada mereka yang ada bersamanya. Yesus menambah, Hari Sabat diwujudkan untuk manusia, bukannya manusia diwujudkan untuk hari Sabat. Jadi, anak manusia jugalah Tuhan atas hari Sabat. Markus bab 3. Kemudian Yesus masuk semula ke Saumaah. Di situ ada seorang yang lumpuh sebelah tangannya. Ada beberapa orang coba mencari alasan untuk menuduh Yesus. Oleh itu, mereka mengawasi Yesus sama ada dia menyembuhkan orang itu pada hari Sabat. Yesus berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, Berdiri, marilah ke depan. Kemudian dia menyoal orang di situ. Manakah yang boleh kita lakukan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan atau membinasakan nyawa? Tetapi semuanya berdiam diri. Yesus memandang orang di sekelilingnya dengan rasa marah dan amat duka cita dengan mereka yang begitu keras hati. Lalu dia berkata kepada orang yang lumpuh sebelah tangannya itu, Hulurkan tanganmu. Orang itu pun menghulurkan tangannya yang lumpuh, lalu tangan itu terus sembuh. Orang Farisi keluar dari situ, lalu segera berpakat dengan beberapa anggota golongan Herodes untuk membunuh Yesus. Yesus beredar ke laut bersama murid-muridnya. Ramai orang Galilea datang kepadanya. Ada yang dari Yudea, Yerusalem, Idumea, seberang sungai Yordan, dan sekitar Tirus dan Sidon. Mereka datang berduyun-duyun karena mendengar segala yang telah dilakukannya. Begitu ramainya orang sehingga Yesus menyuruh muridnya menyediakan perahu untuknya supaya dia tidak terhimpit. Ramai orang telah disembuhkannya. Oleh itu, orang sakit berebut-rebut hendak menyentuhnya. Apabila orang yang dirasuk roh-roh jahat melihatnya, mereka sujud di hadapannya lalu berseru, Engkau anak Allah. Yesus melarang keras mereka mengatakan siapa dia. Kemudian Yesus naik ke bukit. Dia memanggil semua orang yang dikehendakinya, lalu mereka datang kepadanya. Yesus memilih 12 orang antara muridnya itu untuk menyertainya dan untuk diutusnya memberitakan Injil, serta dikurniai kuasa untuk menghalau roh-roh iblis. 12 orang yang dipilihnya itu ialah Simon, yang juga diberinya nama Petrus, Yakobus dan saudaranya Yohanes, yaitu anak-anak Zebedius. 2 orang adik-beradik ini diberinya nama Boanerges, yang bermakna anak petir. Andreas, Filipus, Bartolomius, Matius, Thomas, Yakobus anak Alfius, Tadius, Simon orang Patriot, dan juga Yudas Iskariot yang kelak mengkhianatinya. Selepas itu, Yesus masuk ke sebuah rumah, tetapi begitu ramainya orang yang datang berkumpul semula, sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Apabila keluarga Yesus mendengar perkara ini, mereka juga datang untuk mengambilnya apabila mendengar orang berkata, Dia tidak siuman. Sebilangan ahli Taurat dari Yerusalem berkata, Dia dirasuk Beelzebul. Dengan kuasa ketua roh iblis, dia menghalau roh-roh iblis. Oleh itu, Yesus memanggil semua orang itu lalu bercakap melalui beberapa ibarat. Bagaimana iblis dapat menghalau iblis? Kalau sebuah kerajaan berpecah belah, kerajaan itu tidak dapat bertahan. Dan jika sebuah keluarga berpecah belah, keluarga itu tidak dapat bertahan. Dan jika iblis berontak melawan dirinya sendiri dan berpecah belah, dia tidak dapat bertahan. Sudah sampailah saat kemusnahannya. Tiada siapa dapat memasuki rumah seorang yang gagah dan merampas harta bendanya, kecuali orang gagah itu dapat diikat dahulu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, segala dosa dan kata kufur manusia dapat diampunkan. Tetapi sesiapa yang mengkufuri Roh Kudus tidak akan diampuni. Dia bersalah kerana berbuat dosa kekal. Yesus berkata demikian kerana ada orang berkata, Dia dirasuk roh jahat. apabila ibu dan saudara-saudara Yesus tiba, mereka menanti di luar dan menyuruh orang memanggilnya. Pada waktu itu, orang ramai duduk di sekeliling Yesus berkata kepadanya, Lihatlah, ibu dan saudara-saudaramu ada di luar. Mereka hendak bertemu denganmu. Yesus menjawab, Siapakah ibuku?
siapakah saudara-saudaraku? Dia memandang semua orang yang duduk di sekelilingnya, lalu berkata, Lihat, inilah ibu dan saudara-saudaraku. Sesiapa yang melakukan kehendak Allah, dialah saudara lelaki, saudara perempuan, dan ibuku. Markus bab 4. Yesus mulai mengajar lagi di pinggir laut. Begitu ramainya orang datang berasak-asak di sekelilingnya, sehingga dia terpaksa duduk di dalam sebuah perahu di laut itu, manakala orang ramai berdiri di pantai. Yesus mengajar mereka banyak perkara melalui ibarat. Dalam ajarannya itu, dia berkata, Dengarlah, seorang penyemai pergi menabur benih. Semasa dia menabur benih, ada yang jatuh di jalan, lalu dimakan burung. Ada pula yang jatuh di tempat berbatu yang kurang tanahnya. Benih itu segera bercambah karena tanahnya tidak dalam. Tetapi ketika matahari naik, tunas-tunas itu layu lalu kering karena tidak berakar. Ada pula yang jatuh di tengah-tengah semak duri, lalu semak membesar dan membantutkannya sehingga tidak berbuah. Tetapi ada benih yang jatuh di tanah subur lalu bertunas, membesar dan berbuah, hasilnya 30, 60 atau 100 kali ganda. lalu katanya, Sesiapa yang bertelinga, dengarlah. ketika Yesus bersendirian, 12 muridnya dan beberapa orang yang ada bersamanya menanya dia erti ibarat itu. Yesus berkata kepada mereka, Kamu telah diberi rahasia kerajaan Allah, tetapi orang luar akan mendengar segala sesuatu melalui ibarat, supaya mereka terus melihat tetapi tidak nampak, mereka terus mendengar tetapi tidak mengerti. Karena sekiranya mereka mengerti, mereka akan berpaling dan diampuni. Kemudian Yesus bertanya kepada mereka, Jika kamu tidak memahami ibarat itu, bagaimanakah kamu dapat mengerti ibarat yang lain? Penyemai itu menabur firman. Ada orang seperti benih di jalan, tempat firman itu ditabur. Sebaik-baik mereka mendengar firman, datanglah iblis untuk mengambil firman yang sudah ditabur dalam hati mereka. Ada orang lain seperti benih yang ditabur di tempat berbatu. Mereka mendengar firman itu dan terus menerimanya dengan sukacita. Tetapi mereka tidak berakar, maka hanya tahan seketika. Sebaik-baik mereka menanggung kesusahan atau penganiayaan karena firman itu, iman mereka pun segera luntur. Ada yang lain seperti benih yang ditabur di tengah semak berduri. Mereka mendengar firman itu, tetapi kerunsingan tentang hal-hal dunia, tarikan palsu harta benda, dan aneka kemahuan lain membantutkan firman itu sehingga tidak berbuah. Dan yang lain seperti benih yang ditabur di tanah subur mendengar dan menerima firman itu, lalu menghasilkan 30, 60 bahkan 100 kali ganda. Yesus berkata pula, Pernahkah orang memasang pelita lalu menyorokkannya di bawah pasu atau katil? Tentu diletakkannya di atas kaki pelita. Yang tersembunyi akan dinyatakan, yang dirahasiakan akan didedahkan. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Selepas itu, Yesus berkata, Perhatikan apa yang kamu dengar. Ukuran yang kamu gunakan untuk mengukur akan digunakan terhadapmu, malah lebih berat lagi. Sesiapa yang ada sesuatu akan diberi lebih banyak lagi. Tetapi sesiapa yang tidak mempunyai sesuatu, sedikit yang ada padanya pun akan diambil daripadanya. Yesus berkata seterusnya, Kerajaan Allah ibarat seorang yang menabur benih di ladangnya. Malam dia tidur, siang dia bekerja. Benih itu terus-menerus tumbuh dan membesar. Dia tidak faham bagaimana hal itu terjadi. Tanahlah yang menumbuhkan tanaman hingga berbuah. Mula-mula pucuk, kemudian bulir, akhirnya buah. Setelah masak, buahnya disabit oleh orang itu dengan segera karena musim menuai telah tiba. Dengan apakah dapat kita bandingkan kerajaan Allah? kata Yesus lagi. Apakah ibarat yang dapat digunakan untuk menjelaskannya? Kerajaan Allah itu seperti sebutir biji sesawi paling kecil di dunia yang ditabur di tanah. Tetapi apabila ditabur, benih itu tumbuh dan menjadi tumbuhan yang terbesar. Dahannya begitu rimbun sehingga burung di udara membuat sarang di bawah keteduhannya. Dengan banyak ibarat yang semacam itu, Yesus mengajar tentang firman kepada mereka, setakat yang dapat mereka faham. Dia tidak berucap kepada mereka tanpa menggunakan ibarat. Tetapi, apabila dia bersendiri dengan murid-muridnya, dia menjelaskan segala-galanya.
Pada petang itu juga, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Marilah kita pergi ke seberang sana. ketika itu, Yesus di dalam perahu. Para muridnya meninggalkan orang ramai itu di pantai, lalu berlayar bersamanya. Ada beberapa perahu lain yang berlayar bersama-sama. Lalu angin ribut bertiup kencang dan ombak melanda perahu sehingga hampir dipenuhi air. Ketika itu, Yesus sedang tidur di buritan perahu, kepalanya beralaskan bantal. Para muridnya membangunkan dia lalu berkata, Guru, tidakkah engkau peduli? Kita hampir karam. Yesus bangun lalu menegur angin dan berkata kepada ombak. Diam, tenanglah. Angin pun reda dan laut menjadi tenang. Kemudian Yesus berkata kepada murid-muridnya, Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu masih tidak percaya? Mereka berasa gerun lalu berkata sesama sendiri, Siapakah dia ini? Angin dan ombak pun mengikut perintahnya. Markus bab 5. Lalu sampailah mereka di seberang laut, di daerah Gerasa. Sebaik-baik Yesus turun dari perahu, seorang lelaki yang kerasukan roh jahat keluar dari perkuburan lalu menemuinya. Orang itu tinggal di gua kubur, tiada siapa terdaya mengikatnya lagi, meskipun dengan rantai. Berkali-kali dia dirantai dan dibelenggu, tetapi dapat diputuskannya rantai itu dan dipatahkannya belenggu itu. Tiada seorang pun dapat menguasainya. Siang malam dia merayau di perkuburan dan di bukit, sambil menjerit-jerit dan mencederakan badannya dengan batu. Dari jauh dia melihat Yesus, lalu lari mendekatinya dan sujud di hadapannya. Orang itu berseru dengan suara keras, Ya Yesus, anak Allah yang maha tinggi, apa urusanmu dengan aku? Demi Allah, jangan seksa aku. Kerana sebelumnya Yesus berkata kepadanya, Roh jahat, keluarlah kamu daripada orang ini. Kemudian Yesus bertanya kepadanya, Siapakah namamu? orang itu menjawab, Legion, karena kami ini ramai sekali. dia memohon sungguh-sungguh kepada Yesus supaya tidak menghalau mereka keluar dari kawasan itu. Berdekatan tempat itu, ada kawanan babi yang sedang mencari makan di lereng bukit. Roh-roh iblis itu memohon kepada Yesus, Suruhlah kami pindah kepada babi itu. Biarlah kami masuk ke dalam tubuh babi itu. Yesus bersetuju, lalu roh-roh jahat itu keluar dan masuk ke dalam tubuh kawanan babi itu. Kesemua babi itu, kira-kira 2000 ekor, terjun dari tepi cunuram ke dalam laut, lalu mati lemas. Penjaga-penjaga babi itu lari, lalu menyebarkan berita itu di bandar dan di desa. Para penduduk pun keluar hendak melihat apa yang telah terjadi. Mereka menghampiri Yesus, lalu melihat orang yang tadinya dirasuk legion daripada roh iblis itu, kini duduk diam, sudah berpakaian dan ternyata siuman. Mereka semua pun ketakutan. Semua yang telah menyaksikan kejadian itu menceritakan segala-galanya tentang orang yang kerasukan roh iblis dan kawanan babi itu. Oleh itu, mereka meminta Yesus meninggalkan daerah itu. Ketika Yesus menaiki perahu, orang yang tadinya dirasuk roh iblis itu memohon kepadanya supaya dia dibenarkan menyertainya. Tetapi Yesus tidak membenarkannya. Sebaliknya berkata, Pulanglah kepada keluargamu, kepada orang sekampungmu. Beritahu mereka betapa besarnya pertolongan Tuhan bagimu dan bagaimana Dia telah berbelas kasihan kepada kamu. Orang itu pun mula menjelajahi daerah 10 kota dan menceritakan segala yang telah dilakukan oleh Yesus untuknya. Mereka semua kehairanan. Setelah itu, Yesus kembali menyeberang laut dengan perahu. Setibanya di pantai sebelah sana, dia dikerumuni orang yang ramai sekali. Datanglah seorang bernama Yairus, ketua Samaah di situ. Ketika dia melihat Yesus, dia sujud di hadapannya dan merayu, Anak perempuanku sakit tenat, hampir mati. Tolonglah datang letakkan tanganmu padanya, supaya dia sembuh dan dapat terus hidup. Yesus pun pergi bersama Yairus. Begitu ramainya orang yang mengikut Yesus, sehingga dia diasak dari semua pihak. Di situ, ada seorang wanita yang menghidap penyakit pendarahan selama 12 tahun. Dia telah menghabiskan segala hartanya untuk dirawat oleh ramai tabib, tetapi tidak sembuh, tetapi semakin parah keadaannya. Wanita itu telah banyak mendengar tentang Yesus. Oleh itu, dia masuk ke tengah-tengah orang ramai itu dan mendekati Yesus dari belakang, lalu menyentuh jubahnya. Kiranya dapat kusentuh jubahnya. Kata wanita itu. Tentu aku akan sembuh.
Dengan serta-merta, pendarahannya berhenti. Dia merasakan badannya sudah sembuh. Pada saat itu, Yesus sadar ada kuasa yang telah keluar daripadanya. Lalu dia bertanya, "Siapa yang menyentuh jubahku?" Para muridnya berkata, Lihatlah orang berasa-asa di sekeliling engkau. Bagaimana engkau boleh bertanya siapa yang menyentuhmu? tetapi Yesus memandang sekelilingnya, mencari orang yang telah menyentuhnya itu. Wanita itu mengetahui apa yang telah terjadi kepada dirinya. Dia gemetar ketakutan, lalu tampil dan sujud kepada Yesus, serta menceritakan segala-galanya. Yesus berkata kepadanya, "Hai anakku, imanmu telah menyembuhkanmu. Pergilah dengan sejahtera dan sembuhlah daripada penyakitmu." Sedang Yesus berkata-kata itu, beberapa orang pesuruh datang daripada keluarga ketua Sama'a dan memberitahu Yairus, Anak perempuan Tuhan sudah meninggal. Usahlah Tuhan susahkan guru lagi. Yesus tidak menghiraukan kata-kata itu. Dia berkata kepada ketua Sama'a, "Jangan takut, percaya sahaja." Lalu Yesus tidak membenarkan sesiapapun mengikutnya, kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Apabila tiba di rumah ketua Sama'a, Yesus melihat keadaan yang kelam kabut dan mendengar ratap tangis yang kuat. Yesus masuk lalu berkata kepada mereka, "Mengapa kelam kabut dan menangis? Anak itu tidak mati, cuma tidur." Tetapi mereka mentertawakan Yesus. Setelah menyuruh mereka semua keluar, Yesus mengajak ibu bapa anak itu dan murid-muridnya masuk ke bilik tempat anak itu terbaring. Yesus memegang tangan anak itu, lalu berkata kepadanya, "Talita kum." Maksudnya, "Anak perempuan, aku berkata kepadamu, bangunlah." Anak perempuan yang berusia 12 tahun itu segera bangkit lalu berjalan. Mereka semua sungguh kagum. Tetapi dengan tegas, Yesus melarang mereka memberitahu sesiapa tentang perkara itu, lalu menyuruh mereka memberi anak itu makan. Markus bab 6. Yesus beredar dari situ, lalu pulang bersama murid-muridnya ke kampung halamannya. Pada hari Sabat, dia mulai mengajar di Sama'a. Ramai di situ heran mendengar ajaran Yesus. Dari manakah dia memperoleh semua ini? Tanya mereka. Apakah kebijaksanaan yang ada padanya? Bagaimanakah dia dapat melakukan mukjizat? Bukankah dia ini tukang kayu, anak kepada Maria, saudara kepada Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Bukankah saudara-saudara perempuannya tinggal di sini? Oleh itu, mereka enggan menerimanya. Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di kampung halamannya, antara sanak saudaranya dan dalam keluarganya sendiri." Dia tidak dapat melakukan satu mukjizat pun di situ. Dia hanya menyembuhkan beberapa orang sakit dengan meletakkan tangannya pada mereka. Dia sungguh heran bahwa mereka tidak percaya. Selepas itu, Yesus pergi ke kampung-kampung di sekitar itu dan mengajar. Dia memanggil muridnya yang 12 itu, lalu mengutus mereka berdua-dua, serta memberi mereka kuasa atas roh-roh jahat. Perintahnya kepada mereka demikian, "Jangan bawa apa-apa dalam perjalanan, kecuali sebatang tongkat, roti pun jangan, beg pun jangan, uang dalam tali pinggang pun jangan. Pakailah capal, tetapi jangan pakai 2 helai baju." Yesus berkata lagi, "Apabila kamu disambut di sesebuah rumah, menetaplah di situ hingga kamu beredar dari bandar itu. Sebaliknya, jika penduduk sesuatu bandar enggan menyambutmu atau mendengar kata-katamu, pergilah dari situ dan kebaskanlah debu daripada tapak kakimu sebagai kesaksian terhadap mereka." Murid Yesus yang 12 itu pun pergi, menyampaikan berita bahwa manusia harus bertaubat. Mereka menghalau banyak roh iblis dan menyapukan minyak pada ramai orang sakit serta menyembuhkan mereka. Raja Herodes mendengar tentang kejadian itu karena nama Yesus sudah terkenal di mana-mana. Ada orang berkata, "Yohanes Pembaptis telah dibangkitkan daripada kematian. Itulah sebab dia mempunyai kuasa melakukan mukjizat." Yang lain berkata, "Dia ini Elia." Ada pula yang berkata, Dia ini nabi, seperti nabi zaman dahulu. Ketika mendengar hal demikian, Herodes berkata, "Dia itu Yohanes yang kepalanya telah kupancung, tetapi dia hidup semula." Sebabnya, memang Herodes telah memberikan perintah supaya Yohanes ditangkap, diikat, dan dipenjarakan. Herodes berbuat demikian karena Herodias,
istri kepada saudaranya Filipus yang telah dikawininya. Yohanes pernah menegur perbuatan Herodes itu. Mengambil istri saudaramu sebagai istrimu adalah haram. Akibatnya, Herodias menaruh dendam terhadap Yohanes dan hendak membunuhnya, tetapi hasratnya terhalang. Karena Herodes takut akan Yohanes. Herodes tahu Yohanes seorang yang benar dan suci. Oleh itu, dia melindungi Yohanes. Herodes juga suka mendengar kata-kata Yohanes, meskipun kata-kata itu membuatnya sangat gelisah. Akhirnya Herodes mendapat peluang apabila Raja Herodes mengadakan jamuan hari jadinya untuk semua pegawai tinggi kerajaan, panglima, dan tokoh masyarakat Galilea. Anak gadis Herodias menari dan menghiburkan Herodes serta tetamunya. Oleh itu, Raja berkata kepada gadis itu, Mintalah daripadaku apa sahaja yang kamu ingini, dan akan kuberikan kepadamu. Dia menyambung dengan sumpah, Apa sahaja yang kamu minta akan kuberikan kepadamu, walau separuh kerajaanku sekalipun. Gadis itu pergi bertanya kepada ibunya. Apakah yang patut ku minta? Jawabnya, Kepala Yohanes Pembaptis. Gadis itu segera kembali kepada raja dan berkata, Aku mau kamu berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis di atas talam sekarang juga. Lalu raja amat berduka cita, tetapi apakan daya, dia telah bersumpah di hadapan semua tetamunya. Oleh itu, dia tidak mau menolak permintaannya. Dia pun memberikan perintah kepada askar supaya membawa kepala Yohanes. Askar itu pergi ke penjara, lalu memancung kepala Yohanes. Dia membawa kepala itu di atas talam dan menyerahkannya kepada gadis itu. Lalu gadis itu menyerahkan kepala Yohanes kepada ibunya. Apabila murid-murid Yohanes mendengar perkara itu, mereka datang dan mengambil jenazah Yohanes, lalu mengebumikannya di dalam kubur. Kemudian, rasul-rasul kembali berkumpul dengan Yesus dan melaporkan segala yang telah dilakukan serta diajarkan mereka. Orang yang datang dan pergi di situ begitu ramainya sehingga Yesus dan murid-muridnya tidak sempat makan. Oleh itu, Yesus berkata kepada murid-muridnya, Marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita dapat bersendirian dan berehat sebentar. Mereka pun bertolak dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi pada waktu mereka bertolak, ramai orang melihat dan mengenal mereka. Orang dari semua kota berlari ikut jalan darat supaya sampai di tempat yang dituju itu sebelum Yesus dan murid-muridnya. Apabila Yesus turun dari perahu dan melihat orang ramai di situ, hatinya berbelas kasih terhadap mereka karena mereka ibarat domba tanpa gembala. Dia pun mulai mengajar banyak perkara kepada mereka. Ketika hari sudah petang, para murid Yesus datang kepadanya dan berkata, Hari sudah hampir malam dan kawasan ini terpencil. Suruhlah semua orang ini pergi supaya mereka ke pekan atau ke kampung yang berdekatan untuk membeli makanan. Tetapi Yesus menjawab, Kamu berilah mereka makan. Para muridnya bertanya, Haruskah kami pergi membeli roti berharga 200 keping uang dinar untuk memberi mereka makan? Yesus bertanya, Pergilah, lihat berapa banyak roti yang ada pada kamu. Setelah mereka memeriksanya, mereka berkata, 5 buku roti dan 2 ekor ikan. Yesus mengarahkan mereka supaya menyuruh semua orang di situ duduk berkelompok-kelompok di atas rumput. Mereka pun duduk dalam kelompok. Ada yang 100 orang sekelompok dan ada yang 50 orang. Setelah Yesus mengambil 5 buku roti dan 2 ekor ikan itu, dia menengadah ke langit dan mengucap syukur. Kemudian dia memecah-mecahkan roti itu dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk diberikan kepada orang ramai itu. Dia juga membahagikan 2 ekor ikan itu kepada mereka semua. Mereka semuanya makan sehingga kenyang. Para muridnya mengumpulkan lebihan makanan dan ikan sebanyak 12 bakul. Jumlah orang lelaki yang makan itu kira-kira 5.000 orang. Yesus segera mengarahkan murid-muridnya pergi dahulu dengan perahu ke Betsaida di seberang laut, sementara dia menyuruh orang ramai itu pulang. Setelah mereka pergi, Yesus naik ke bukit untuk berdoa. Apabila hari sudah malam, perahu para murid Yesus sudah sampai ke tengah laut, sedangkan Yesus seorang diri di darat. Yesus melihat murid-muridnya bersusah payah mendayung perahu, karena angin bertiup dari arah bertentangan. Kira-kira antara dini hari dan subuh, Yesus berjalan di atas air menghampiri mereka. Dia hendak mendahului mereka. Tetapi ketika mereka terpandang dia berjalan di atas air, mereka menyangkanya hantu lalu mereka berteriak-teriak. Mereka ketakutan melihat Yesus. Tetapi dia segera berkata kepada mereka,
Tabahkanlah hatimu. Aku Yesus. Jangan takut. Dia naik ke perahu mereka, lalu angin pun teduh. Para muridnya heran tercengang. Mereka masih belum mengerti apa sebenar yang berlaku dengan roti itu, karena hati mereka masih keras. Mereka menyeberang hingga tiba di Genesaret. Di situ, mereka menambat perahu itu. Sebaik-baik mereka turun dari perahu, orang mengenal Yesus, lalu berlari ke serata kawasan dan membawa orang sakit yang terbaring di atas tikar kepadanya, di mana-mana sahaja dia berada. Di setiap tempat yang dikunjunginya, baik di kota, di pekan, maupun di kampung, penduduk di situ membawa orang yang sakit ke pasar. Mereka memohon agar sekurang-kurangnya Yesus membenarkan mereka menyentuh hujung jubahnya. Semua yang menyentuhnya terus sembuh. Markus bab 7. Orang Farisi dan beberapa ahli Taurat yang datang dari Yerusalem berkumpul di keliling Yesus. Mereka melihat beberapa murid Yesus makan dengan tangan najis, yaitu tangan yang tidak dibasuh. Orang Farisi, malah semua orang Yahudi, taat mengikut adat istiadat nenek moyang mereka. Mereka tidak akan makan sebelum membasuh tangan menurut cara-cara yang ditentukan. Apabila pulang dari pasar, mereka juga tidak akan makan sebelum membersihkan diri. Banyak lagi peraturan yang diamalkan oleh mereka, seperti hal membasuh cawan, kendi, dan bekas tembaga. Oleh itu, orang Farisi dan ahli Taurat di situ bertanya kepada Yesus, Mengapakah muridmu tidak menurut adat istiadat nenek moyang kita? Mengapakah mereka makan dengan tangan yang najis? Yesus menjawab, Tepat sekali kata-kata Yesaya dalam nubuatnya tentangmu, hai orang munafik. Seperti yang tersurat, bangsa ini menghormatiku dengan kata-kata, tetapi hati mereka jauh daripadaku. Sia-sialah mereka beribadat kepadaku, sedangkan ajaran yang diajarkan mereka ialah peraturan manusia. Kamu mengetepikan perintah Allah untuk menurut adat istiadat manusia. Yesus berkata lagi, Kamu sungguh pandai menyingkirkan perintah Allah untuk menegakkan adat istiadatmu sendiri. Musa menyampaikan perintah ini, hormatilah ibu bapamu, dan orang yang mencaci ibu bapa sendiri mesti dihukum mati. Tetapi kamu mengajar, jika seseorang berkata kepada ibu bapanya, apa yang harus kugunakan untuk membantu ayah dan ibu, sudah kujadikan korban, yaitu telah dipersembahkan kepada Allah. Maka orang itu tidak perlu menolong ibu bapa. Jadi, adat istiadat yang kamu sampaikan membatalkan firman Allah. Banyak lagi perkara sedemikian yang kamu lakukan. Yesus memanggil orang ramai itu lagi, lalu berkata kepada mereka, Kamu semua, dengarlah kepadaku dan fahamlah. Apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya. Apa yang keluar daripada seseorang itulah yang menajiskannya. Jika kamu bertelinga, dengarlah. Setelah Yesus meninggalkan orang ramai itu dan masuk ke rumah, murid-muridnya bertanya kepadanya tentang maksud ibarat itu. Yesus berkata kepada mereka, Kamu ini sama dengan mereka. Tidakkah kamu faham bahwa apa yang masuk dari luar ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Kerana sesuatu itu tidak masuk ke hatinya tetapi ke dalam perutnya, kemudian keluar semula. Dengan demikian, dia menyatakan semua makanan halal. Katanya lagi, Apa yang keluar daripada seseorang, itu menajiskannya kerana dari dalam. Dari hati manusialah timbul fikiran jahat yang mendorong seseorang berfikiran durjana, berbuat cabul, mencuri, membunuh, berzina, tamak, berdendam, menipu, mengeluarkan kata-kata luca, bermata jahat, dengki, mengkufuri Allah, berlagak sombong, dan bersikap bodoh. Semua perkara jahat ini timbul dari dalam hati dan itulah yang menajiskan seseorang. Kemudian Yesus pergi dari situ ke kawasan berdekatan kota Tirus, lalu masuk ke sebuah rumah. Dia tidak mahu orang tahu dia ada di situ, tetapi dia tidak dapat menyembunyikan diri. Ibu kepada seorang anak perempuan yang dirasuk roh jahat telah mendengar tentang Yesus, lalu segera datang kepadanya dan sujud di hadapannya. Wanita itu seorang Yunani, dia berasal dari daerah Fenisia di Syria. Dia memohon Yesus menghalau roh iblis yang merasuk anaknya. Yesus menjawab, Anak-anak harus diberi makan dahulu. Tidak patut mengambil roti anak-anak dan mencampakkannya kepada anjing. Benar, Tuan. Jawab wanita itu. Tetapi anjing di bawah meja pun makan sisa yang dijatuhkan oleh anak-anak.
Maka Yesus berkata kepadanya, Kerana jawabanmu itu, pulanglah. Roh iblis sudah keluar daripada tubuh anakmu. Apabila ibu itu pulang ke rumah, dia mendapati anaknya sedang berbaring di katil dan tidak lagi dirasuk roh iblis. Selepas itu, Yesus meninggalkan daerah Tirus, meneruskan perjalanan ke Laut Galilea melalui Sidon, ke tengah-tengah daerah 10 kota. Di sana, seorang bisu tuli dibawa kepadanya dengan permohonan agar Yesus meletakkan tangan padanya. Yesus membawanya ke samping, jauh daripada orang ramai itu, lalu memasukkan jaringnya ke dalam kedua-dua belah telinga orang itu. Kemudian dia meludah dan menyentuh lidah orang itu. Selepas itu, dia menengadah ke langit, lalu menarik nafas panjang dan berkata kepada orang itu, Efata, artinya, terbukalah. serta-merta telinga orang itu terbuka dan lidahnya pulih. Lalu dia bertutur dengan baik. Yesus melarang semua yang hadir menceritakan hal itu kepada sesiapapun. Tetapi semakin Yesus melarang, semakin mereka menceritakannya. Mereka sungguh heran dan berkata, Dia melakukan segala-galanya dengan baik sekali. Dia membolehkan orang tuli mendengar dan orang bisu berkata-kata. Markus bab 8. Pada suatu hari, ketika orang tersangat ramai berhimpun dan kehabisan makanan, Yesus memanggil murid-muridnya, lalu berkata, Aku berbelas kasihan kepada orang ramai ini. Sudah 3 hari mereka bersamaku, dan sekarang mereka kehabisan makanan. Kalau kusuruh mereka pulang dengan perut kosong, mereka akan pengsan di tengah jalan karena ada yang datang dari jauh. Para murid Yesus menjawab, Di tempat terpencil ini, di mana hendak dicari roti yang cukup untuk semua orang ini? Yesus bertanya kepada mereka, Berapa banyakkah roti yang ada padamu? 7 buku. Jawab mereka. Yesus menyuruh orang ramai itu duduk di atas tanah. Dia mengambil 7 buku roti itu dan mengucap syukur. Setelah itu, dia memecah-mecahkannya dan menghulurkannya kepada murid-muridnya untuk dihidangkan. Mereka pun memberikannya kepada orang ramai. Mereka juga ada beberapa ekor ikan kecil. Setelah mengucap syukur atasnya, Yesus menyuruh supaya ikan itu dibahagi-bahagikan juga. Mereka pun makan sehingga kenyang. Sisa lebihan makanan yang dikumpulkan sebanyak 7 bakul penuh. Bilangan mereka itu kira-kira 4.000 orang. Yesus pun menyuruh mereka pulang. Selepas itu, Yesus terus menaiki perahu bersama murid-muridnya pergi ke daerah Dalmanuta. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan mula bersoal jawab dengannya. Untuk menduganya, mereka memintanya menunjukkan suatu tanda dari surga. Yesus mengeluh, lalu menjawab, Mengapakah orang zaman ini mencari suatu tanda ajaib? Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, satu tanda pun tidak akan ditunjukkan kepada orang zaman ini. Yesus meninggalkan mereka dan kembali ke perahu, lalu ke seberang. Para murid Yesus terlupa membawa roti yang mencukupi. Di dalam perahu itu cuma ada sebuku roti. Yesus mengingatkan mereka, Berhati-hatilah dengan ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Kemudian mereka membincangkannya satu sama lain dan berkata, Dia berkata begitu karena kita tidak membawa roti. Yesus mengetahui apa yang dibincangkan mereka, lalu dia bertanya, Mengapa kamu memperbincangkan hal tidak membawa roti? Tidakkah kamu tahu dan faham lagi? Begitu tumpulkah hatimu? Kamu ada mata, tidakkah kamu melihat? Kamu ada telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat bagaimana aku memecah-mecahkan 5 buku roti untuk 5.000 orang? Berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 12. Jawab mereka, Dan apabila aku memecah-mecahkan 7 buku roti untuk 4.000 orang, berapa bakul lebihan makanan yang kamu kumpulkan? 7. Jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Kamu masih belum faham lagi? Yesus dan murid-muridnya tiba di Betsaida. Beberapa orang membawa seorang buta kepada Yesus dan memohon agar dia menyentuhnya. Yesus memegang tangan orang buta itu, lalu memimpinnya keluar dari pekan itu. Yesus meludahi mata orang buta itu, kemudian dia meletakkan tangannya pada orang itu, lalu bertanya, Adakah kamu melihat apa-apa? Orang itu memandang ke hadapan, lalu berkata, Aku nampak orang, rupa mereka seperti pokok berjalan.
Sekali lagi Yesus meletakkan tangannya pada mata orang itu. Setelah orang itu berusaha untuk melihat, kali ini penglihatannya cukup terang dan matanya telah sembuh. Yesus pun menyuruhnya pulang sambil berkata, "Jangan masuk lagi ke pekan itu." Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya pergi ke pekan-pekan di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan, Yesus bertanya kepada mereka, "Menurut orang, aku ini siapa?" Mereka menjawab, Ada yang berkata Yohanes Pembaptis, yang lain berkata Elia, ada pula yang berkata seorang daripada nabi. "Tetapi menurut kamu, aku ini siapa?" tanya Yesus. Petrus menjawab, "Engkau ialah Kristus." Dengan tegasnya, Yesus melarang mereka memberitahu sesiapapun tentang dirinya. Kemudian Yesus mulai mengajar mereka bahwa anak manusia harus banyak menanggung kesengsaraan serta ditolak oleh para pemimpin masyarakat, ketua imam, dan ahli Taurat. Dia akan dibunuh, tetapi 3 hari kemudian dia akan bangkit semula. Yesus mengatakan perkara ini dengan terus terang. Oleh itu, Petrus menarik Yesus ke tepi lalu menegur dia. Yesus berpaling memandang murid-muridnya lalu menegur Petrus. "Pergilah dari sini iblis. Kamu tidak berpikir secara Allah, tetapi secara manusia." Setelah itu, Yesus memanggil murid-muridnya dan orang ramai di situ, lalu berkata kepada mereka, "Jika seseorang hendak mengikutku, dia harus menyangkal dirinya, memikul salib dan mengikutku. Sesiapa yang mempertahankan hidupnya akan kehilangan hidupnya. Tetapi sesiapa yang mengorbankan hidup untukku dan untuk Injil akan menyelamatkan hidupnya itu. Apa gunanya jika seseorang memiliki seluruh dunia tetapi kehilangan hidupnya? Dapatkah hidup itu ditukar dengan apapun? Jika seseorang malu mengakui aku dan perkataanku dalam kalangan angkatan yang cabul dan berdosa ini, Anak Manusia juga akan malu mengakuinya ketika dia datang dalam kemuliaan Bapanya, diiringi para malaikat suci." Markus bab 9. Yesus berkata lagi, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, ada beberapa orang di sini yang tidak akan menemui maut sebelum melihat kerajaan Allah datang dengan kuasa." 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes pergi bersembunyi di atas sebuah gunung yang tinggi. Di situ Yesus berubah rupa di hadapan mata mereka. Pakaiannya menjadi putih, berkilau-kilauan laksana salji. Tiada siapa di bumi ini dapat memutihkan kain sehingga seputih itu. Elia dan Musa muncul pula di hadapan mereka, lalu bercakap dengan Yesus. Lalu Petrus berkata kepada Yesus, "Rabi, baik sekali kami ada di sini. Biarlah kami dirikan 3 buah kemah. 1 untuk engkau, 1 untuk Musa, dan 1 lagi untuk Elia." Sebenarnya Petrus tidak tahu apa yang hendak dikatakannya, karena mereka amat ketakutan. Segumpal awan meliputi mereka. Suatu suara terdengar dari dalam awan itu. Inilah anakku yang kukasihi. Dengarlah kata-katanya. Tiba-tiba, ketika mereka memandang sekeliling, mereka tidak lagi melihat sesiapa di situ bersama mereka selain Yesus. Sewaktu berjalan turun dari gunung itu, Yesus memperingatkan mereka supaya tidak memberitahu sesiapa segala yang telah dilihat mereka, sehingga Anak Manusia bangkit daripada kematian. Mereka mentaati pesan itu sambil tertanya-tanya apa maksud "Bangkit daripada kematian." Mereka bertanya kepada Yesus, "Mengapa ahli Taurat berkata Elia mesti datang dahulu?" Yesus menjawab, "Benar, Elia akan datang dahulu dan memulihkan segala sesuatu. Tetapi bagaimana dengan apa yang tersurat tentang Anak Manusia, bahwa dia akan banyak menanggung penderitaan dan penghinaan? Aku berkata kepadamu, Elia sudah pun datang dan orang berbuat sesuka hati kepadanya, seperti yang tersurat tentang dirinya." Apabila mereka pulang mendapatkan para murid yang lain, mereka melihat ramai orang di situ. Beberapa orang ahli Taurat sedang bersoal jawab dengan para murid Yesus. Sebaik-baik orang ramai itu melihat Yesus, mereka amat kagum, lalu berlari menyambutnya. Yesus bertanya kepada murid-muridnya, "Tentang apa kamu bersoal jawab dengan mereka?" Seorang daripada orang ramai itu menjawab, Guru, aku membawa anakku kepada murid-muridmu. Anakku dirasuk oleh roh yang membuatnya bisu.
Apabila roh itu menyerangnya, dia menghempas-hempas tubuhnya ke tanah. Mulutnya berbuih, giginya mengertak dan badannya menjadi kaku. Aku memohon murid-muridmu menghalau roh itu, tetapi mereka tidak dapat melakukannya. Yesus berkata kepada mereka, Hai angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagikah aku mesti ada bersamamu? Berapa lama lagikah aku mesti bersabar denganmu? Bawa anak itu kemari. Mereka pun membawa anak itu kepada Yesus. Sebaik-baik roh itu melihat Yesus, ia pun membuat anak itu sawan, lalu jatuh berguling-guling ke tanah, mulutnya berbuih. Yesus bertanya kepada bapa anak itu, Sejak bila dia begini? Bapa anak itu menjawab, Sejak dia kecil lagi. Sudah berkali-kali roh itu coba membunuhnya dengan membuangnya ke dalam api atau air. Kasihanlah kami dan tolonglah kami kalau engkau dapat menolong. Yesus berkata kepadanya, Apa katamu? Kalau engkau dapat, segala sesuatu mungkin bagi orang yang percaya. Bapa itu segera berseru, Aku percaya, tolonglah aku yang kurang percaya ini. Ketika Yesus melihat orang ramai datang berkerumun, dia membentak roh jahat itu. Hai roh bisu tuli, aku perintahkan kamu keluar daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi. Roh itu menjerit dan membuat tubuh anak itu terkejang-kejang, lalu keluar daripada anak itu. Anak itu kelihatan seperti mayat, lalu semua orang berkata, Dia sudah mati. Tetapi Yesus memegang tangannya dan menolongnya bangun. Anak itu pun berdiri. Selepas itu, Yesus masuk ke rumah. Ketika tiada lagi orang lain di situ, murid-muridnya bertanya kepadanya, Mengapa kami tidak dapat menghalau roh itu? Yesus menjawab, Jenis ini tidak dapat dihalau dengan cara apa-apapun, kecuali dengan doa. Setelah itu, Yesus dan murid-muridnya beredar dari situ dan meneruskan perjalanan melalui Galilea. Dia tidak mau orang tahu dia di mana, karena dia sedang mengajar murid-muridnya. Dia berkata kepada mereka, Anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia dan akan dibunuh, tetapi selepas 3 hari dia akan bangkit semula. Mereka tidak faham arti kata-kata itu, tetapi takut hendak bertanya kepada Yesus. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah tiba di rumah, Yesus bertanya kepada murid-muridnya, Apa yang kamu persoalkan di jalan tadi? Mereka tidak menjawab, karena dalam perjalanan, mereka telah mempersoalkan siapa yang terbesar. Yesus duduk, lalu memanggil muridnya yang 12 itu. Dia berkata kepada mereka, Kalau sesiapa ingin menjadi yang terdahulu, dia mestilah menjadi yang terakhir dan hamba kepada semua orang. Selepas itu, dia memanggil seorang kanak-kanak dan menyuruhnya berdiri di hadapan mereka semua. Dia mendakap kanak-kanak itu sambil berkata kepada mereka, Sesiapa yang menyambut seorang kanak-kanak seperti ini karena namaku, menyambutku. Sesiapa yang menyambutku bukanlah menyambutku, tetapi menyambut dia yang mengutusku. Yohanes berkata kepada Yesus, Guru, kami melihat seorang lelaki menghalau roh-roh iblis dengan namamu, lalu kami larang dia, karena dia bukan dalam kumpulan kita. Tetapi Yesus berkata, Jangan larang dia, karena seseorang yang melakukan mukjizat dengan namaku tidak mungkin mencelaku sejurus selepas itu. Orang yang tidak menentang kita, memihak kepada kita. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang memberimu secawan air dalam namaku, karena kamu pengikut Kristus, pasti akan mendapat ganjarannya. Tetapi sesiapa yang menyebabkan seorang daripada kanak-kanak yang percaya kepadaku ini berdosa, lebih baiklah baginya jika batu kisar diikatkan ke lehernya dan dia dicampakkan ke dalam laut. Jika tanganmu menyebabkan kamu berdosa, potonglah tangan itu. Lebih baik kamu memasuki hidup dalam keadaan kudung sebelah tangan, daripada mempunyai 2 tangan tetapi terhumban ke dalam neraka, ke dalam api yang tidak terpadam. Di sana cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika kakimu menyebabkan kamu berdosa, potonglah kaki itu. Lebih baik kamu memasuki hidup dalam keadaan kudung, daripada memiliki 2 kaki tetapi terhumban ke dalam neraka. Di sana cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Jika matamu menyebabkan kamu berdosa, cungkillah mata itu. Lebih baik kamu memasuki kerajaan Allah dengan sebelah mata sahaja, daripada memiliki 2 mata tetapi terhumban ke dalam neraka. Di sana, cacingnya tidak akan mati dan apinya tidak akan padam. Setiap orang akan disaluti api. Garam itu baik,
Tetapi jika menjadi tawar, bagaimanakah garam dapat dimasinkan semula? Adakanlah garam penguku dalam dirimu, dan hiduplah rukun damai sesamamu. Markus bab 10. Setelah itu, Yesus beredar dari situ lalu pergi ke daerah Yudea dan daerah di seberang sungai Yordan. Ramai sekali orang yang datang kepadanya, dan seperti biasa, dia pun mengajar mereka. Beberapa orang Farisi datang kepada Yesus dan menduganya. Mereka bertanya, Menurut hukum, bolehkah seseorang menceraikan istrinya? Dia menjawab, Apa yang diperintahkan oleh Musa kepadamu? Mereka berkata, Musa membenarkan seseorang lelaki menulis surat cerai dan menyuruh istrinya pergi. Yesus menjawab mereka, Disebabkan hati kamu begitu tegar, Musa menuliskan peraturan itu. Tetapi sejak alam dicipta, Allah telah menjadikan lelaki dan perempuan. Itulah maka seorang lelaki meninggalkan ibu bapanya dan bersatu dengan istrinya. Lalu mereka berdua menjadi satu, maka mereka bukan lagi dua, tetapi satu. Apa yang telah disatukan oleh Allah, janganlah manusia pisahkan. Di dalam rumah, murid-muridnya bertanya lagi kepadanya tentang hal ini. Dia menjawab, Sesiapa yang menceraikan istrinya dan berkawin dengan perempuan lain, berzina. Begitu juga, jika seseorang wanita menceraikan suaminya dan berkawin dengan lelaki lain, dia berzina. Selepas itu, orang membawa kanak-kanak kecil kepadanya, supaya dia menyentuh mereka. Tetapi murid-muridnya memarahi mereka. Tetapi apabila Yesus melihat hal itu, dia sungguh tidak menyenanginya. Lalu berkata, Biarkan kanak-kanak kecil itu datang kepadaku. Jangan larang mereka, karena orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, sesiapa yang tidak menerima kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, tidak akan masuk ke dalamnya. Yesus mendukung dan mendakap kanak-kanak kecil itu, meletakkan tangannya ke atas mereka, dan memberkati mereka. Ketika dia sedang melangkah ke jalan, seorang datang berlari-lari, berlutut kepadanya, dan bertanya, Wahai guru yang baik, apakah yang harus aku buat untuk mewarisi hidup yang kekal? Yesus berkata kepadanya, Mengapa kamu mengatakan aku baik? Tiada siapa yang baik kecuali Allah. Engkau mengetahui perintah-perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan memberi kesaksian palsu, jangan mungkir, hormatilah ibu bapamu. Orang itu menjawab, Guru, semua ini telah kutaati dari usia muda lagi. Yesus memandangnya dengan penuh kasih, lalu berkata, Ada satu kekuranganmu. Pergilah, jual segala yang ada padamu dan sedekahkan kepada orang miskin, maka kamu akan mendapat harta di surga. Sesudah itu, datanglah dan ikut aku. Tetapi orang itu sedih mendengar kata-kata ini, lalu pergi dengan duka cita, karena dia mempunyai banyak harta. Kemudian Yesus memandang sekeliling dan berkata kepada murid-muridnya, Betapa susahnya bagi orang kaya memasuki kerajaan Allah. Para muridnya keheranan mendengar kata-katanya, tetapi Yesus berkata lagi, Anak-anakku, betapa susahnya untuk memasuki kerajaan Allah. Lebih mudah bagi seekor unta memasuki lubang jarum daripada seorang kaya memasuki kerajaan Allah. Para muridnya berasa sungguh heran, lalu berkata sama sendiri, Kalau begitu, siapakah yang dapat diselamatkan? Sambil memandang mereka, Yesus menjawab, Bagi manusia hal itu mustahil, tetapi tidak bagi Allah. Tidak ada satupun yang mustahil bagi Allah. Kemudian Petrus berkata kepadanya, Kami telah meninggalkan segala-galanya untuk mengikut-Mu. Yesus menjawab, Sesungguhnya aku berkata kepadamu, setiap orang yang telah meninggalkan rumah, saudara lelaki, saudara perempuan, ibu bapa, anak-anak atau ladang untukku dan untuk Injil, pasti akan menerima 100 kali ganda dalam dunia ini, rumah, saudara lelaki, saudara perempuan, ibu, anak-anak dan ladang serta penganiayaan, dan pada kemudian hari hidup kekal. Tetapi ramai orang yang terdahulu akan menjadi terakhir, dan yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Ketika mereka dalam perjalanan menuju ke Yerusalem, dan Yesus mendahului mereka, maka mereka sungguh takjub. Sambil mengikutnya, mereka berasa takut. Kemudian dia membawa muridnya yang 12 itu ke samping,
lalu memberitahu mereka apa yang akan terjadi kepadanya. Katanya, "Dengarlah, kita sekarang pergi ke Yerusalem. Anak manusia akan dikhianati dan diserahkan kepada ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat. Mereka akan menjatuhkan hukuman mati kepadanya dan menyerahkannya ke tangan bangsa asing. Mereka akan mengejeknya, menyebatnya, meludahinya, dan membunuhnya. Pada hari ketiga, dia akan bangkit semula." Kemudian Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedius, datang kepadanya lalu berkata, Guru, kami mahu engkau membuat apa-apa yang kami minta untuk diri kami. Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu mahu aku buat untukmu?" Mereka berkata kepadanya, "Kurniailah kami duduk di kiri dan kananmu dalam kemuliaanmu." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Kamu tidak tahu apa yang kamu minta itu. Sanggupkah kamu minum dari cawan yang kuminum dan dibaptiskan dengan baptisan yang kuterima?" "Sanggup," jawab mereka. Yesus berkata kepada mereka, "Memang kamu akan minum dari cawan yang kuminum dan dibaptiskan dengan baptisan yang kuterima. Tetapi untuk duduk di kiri dan kananku bukanlah aku memberikannya, tetapi tempat itu milik mereka yang telah disediakan bagi mereka." Apabila 10 murid Yesus yang lain mendengar perkara itu, mereka marah kepada Yakobus dan Yohanes. Tetapi Yesus memanggil mereka kepadanya, lalu berkata, "Kamu tahu bahwa orang yang dianggap sebagai pemerintah bangsa asing memerintah rakyat dengan kuku besi, dan orang besar melaksanakan kekuasaan ke atas mereka. Ini tidak harus berlaku dalam kalanganmu. Sesiapa yang ingin menjadi orang besar dalam kalanganmu, mestilah melayan kamu. Sesiapa yang ingin menjadi orang yang pertama, haruslah menjadi hamba kepada semua. Demikianlah Anak Manusia juga datang bukan untuk dilayan, tetapi untuk melayan, dan untuk menyerahkan nyawanya sebagai tebusan bagi ramai orang." Setelah itu, mereka tiba di Yeriko. Kemudian, ketika dia keluar dari situ dengan murid-muridnya dan orang ramai itu, seorang buta bernama Bartimius, anak Timius, sedang duduk mengemis di tepi jalan. Ketika dia mendengar bahwa yang lalu itu Yesus orang Nazaret, dia berseru, "Yesus, anak Daud, kasihanilah aku." Ramai orang memarahinya dan menyuruhnya diam, tetapi dia semakin kuat berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Oleh itu, Yesus berhenti dan memberikan perintah supaya dia dipanggil. Mereka pun memanggil orang buta itu sambil berkata, "Bergembiralah dan bangkitlah, dia memanggilmu." Orang buta itu mencampakkan jubahnya ke tepi, lalu bangkit dan pergi kepada Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Apa yang kamu mahu ku buat untukmu?" Jawab orang itu, "Rabi, aku ingin melihat." Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu telah menyembuhkanmu." Serta-merta orang itu dapat melihat, lalu mengikut Yesus dalam perjalanannya. Markus bab 11. Apabila mereka sudah berhampiran Yerusalem, di Betfage dan Betania, di Bukit Zaitun, Yesus mengutus 2 orang muridnya. Katanya, "Pergilah ke kampung yang di hadapan itu. Sebaik-baik kamu masuk, kamu akan mendapati seekor anak keldai yang belum pernah ditunggang tertambat di situ. Lepaskannya dan bawa kemari. Jika sesiapa bertanya kepadamu, 'Mengapa kau berbuat demikian?' katakan, 'Tuhan memerlukannya dan dia akan segera memulangkannya.'" Mereka pun pergi dan mendapati anak keldai itu tertambat di pintu di tepi jalan. Lalu mereka melepaskannya. Beberapa orang yang berdiri di situ bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu buat melepaskan anak keldai itu?" Mereka menjawab seperti yang diperintahkan oleh Yesus. Lalu mereka dibenarkan pergi. Mereka membawa anak keldai itu kepada Yesus dan mengalasnya dengan jubah mereka. Yesus pun duduk di atas anak keldai itu. Ramai orang membentangkan jubah mereka di atas jalan. Yang lain memotong dahan rimbun daripada pokok-pokok di situ dan meletakkannya sepanjang jalan. Setelah itu, mereka yang berjalan di hadapan dan yang mengikut dari belakang berseru, "Hosana, diberkatilah dia yang datang dengan nama Tuhan. Diberkatilah kerajaan Bapa kita Daud, yang datang dengan nama Allah. Hosana di tempat yang maha tinggi."
Yesus masuk ke Yerusalem dan terus masuk ke dalam bait suci. Setelah dia melihat semuanya, karena hari sudah lewat petang, dia pun pergi ke Betania dengan muridnya yang 12 itu. Esoknya, setelah mereka keluar dari Betania, Yesus berasa lapar. Dari jauh, dia melihat sebatang pokok ara yang berdaun. Dia mendekatinya untuk melihat kiranya pokok itu berbuah. Tetapi, dia mendapati daun saja di pokok itu, karena pada masa itu bukan musim buah ara. Oleh itu, Yesus berkata kepada pokok itu, "Tiada siapa akan makan buahmu lagi selama-lamanya." Para muridnya mendengar kata-kata itu. Apabila sampai di Yerusalem, Yesus masuk ke bait suci dan mengusir orang yang berjual beli di dalam bait suci. Dia menterbalikan meja penguruk uang dan tempat duduk penjual burung merpati. Dia tidak membenarkan siapapun mengangkat barangan melalui bait suci. Kemudian dia mengajar mereka, katanya, "Tidakkah tersurat, rumahku akan dipanggil rumah doa bagi semua bangsa, tetapi kamu telah menjadikannya sarang pencuri." Ahli-ahli Taurat dan ketua-ketua imam mendengarnya, lalu mencari jalan hendak membinasakan Yesus, karena mereka takut kepadanya, memandangkan semua orang mengagumi ajarannya. Setelah lewat petang, Yesus keluar dari kota itu. Pada pagi esoknya, ketika mereka lalu di situ, mereka melihat pokok ara itu telah layu kering daripada akarnya. Petrus teringat lalu berseru, "Rabi, lihat, pokok ara yang engkau sumpah itu telah mati." Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Berimanlah kepada Allah. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, jika sesiapa berkata kepada gunung, beralihlah dan terhumbanlah ke laut, tanpa ragu dalam hatinya dan dengan sepenuh kepercayaan bahwa apa yang dikatakannya akan berlaku, maka akan terjadilah seperti kata-katanya itu. Oleh itu, aku berkata kepadamu, apa sahaja yang kamu minta dalam doa, percayalah, kamu akan menerimanya, maka kamu akan mendapatnya. Setiap kali kamu berdoa, jika ada sesiapa yang bersalah terhadapmu, ampunilah dia, supaya Bapamu di surga juga akan mengampunkan kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, Bapamu di surga juga tidak akan mengampunkan kesalahanmu." Selepas itu, mereka masuk semula ke Yerusalem. Sedang dia berjalan di dalam bait suci, ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua datang kepadanya. Mereka berkata kepadanya, "Dengan kuasa apakah kamu melakukan perkara-perkara ini? Dan siapakah yang memberimu kuasa untuk melakukannya?" Tetapi Yesus menjawab, "Aku juga akan bertanya satu soalan kepadamu. Jawablah soalanku. Maka aku akan menyatakan kepadamu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara itu. Baptisan Yohanes daripada surga atau daripada manusia? Jawablah soalanku." Mereka pun berbincang sesama sendiri. "Kalau kita berkata daripada surga, dia akan berkata, 'Kalau begitu, mengapa kamu tidak percaya kepadanya?' Tetapi, apa pula kalau kita berkata daripada manusia?" Mereka takut akan orang ramai itu, yang semuanya menganggap Yohanes seorang nabi. Oleh itu, mereka menjawab, "Kami tidak tahu." Yesus berkata, "Aku pun tidak akan memberitahumu dengan kuasa apa aku melakukan perkara-perkara ini." Markus bab 12. Setelah itu, dia mulai berkata-kata kepada mereka melalui ibarat. Seorang peladang menanam anggur, memasang pagar sekeliling ladangnya, menggali lubang untuk tempat memeras anggur, dan membina menara tempat berkawal. Kemudian dia menyewakan ladang anggur itu kepada beberapa orang lalu pergi ke negeri lain. Apabila tiba musim memetik, peladang itu menghantar seorang hambanya untuk meminta bahagiannya daripada hasil ladang anggur itu. Tetapi para penyewa ladang menangkap dan memukul hamba itu lalu menyuruhnya pergi dengan tangan kosong. Peladang itu menghantar seorang lagi hambanya. Mereka memukulnya, menyebabkannya luka di kepala dan menyuruhnya pergi setelah diperlakukan sebegitu kejinya. Selepas itu, dia menghantar seorang lagi hambanya dan mereka membunuh hamba itu. Ramai lagi dihantar, ada yang dibunuh dan ada yang dipukul. Oleh yang demikian, karena dia masih ada seorang anak yang amat dikasihinya, dia menghantarnya sebagai utusan terakhir sambil berkata dalam hatinya, "Mereka akan menghormati anakku." Tetapi para penyewa ladang berkata sesama sendiri, "Ini warisnya, mari kita bunuh dia, supaya harta warisannya menjadi milik kita."
Mereka pun menangkap dan membunuhnya lalu mencampakkannya keluar ladang itu. Jadi, apa yang akan dilakukan oleh tuan ladang anggur itu? Dia akan datang dan membinasakan para penyewa itu, lalu menyerahkan ladang anggur itu kepada orang lain. Belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuang oleh pembina telah menjadi batu penjuru? Inilah perbuatan Tuhan, sungguh hebat di mata kami. Mereka coba menangkap Yesus, karena mereka tahu ibarat itu ditujukan terhadap mereka. Tetapi mereka takut akan orang ramai. Oleh itu, mereka meninggalkannya dan pergi dari situ. Kemudian mereka menghantar kepadanya beberapa orang Farisi dan golongan Herodes untuk memerangkapnya melalui kata-katanya. Orang yang dihantar itu berkata kepadanya, Guru, kami tahu bahwa engkau ikhlas. Engkau tidak takut kepada sesiapapun karena engkau tidak pilih kasih. Hanya mengejar cara Allah berdasarkan yang benar. Wajarkah membayar cukai kepada kaisar atau tidak? Patutkah kami bayar ataupun tidak? Tetapi Yesus tahu bahwa mereka itu munafik, lalu berkata, Mengapa kamu mendugaku? Bawakan sekeping wang dinar untuk kulihat. Mereka pun membawakannya kepada Yesus, dan dia pun bertanya kepada mereka, Gambar dan nama siapakah ini? Kaisar, jawab mereka. Lalu Yesus berkata kepada mereka, Berikan milik Kaisar kepada Kaisar, dan milik Allah kepada Allah. Mereka tercengang mendengar kata-katanya. Selepas itu orang Saduki yang mengatakan tidak ada kebangkitan datang kepada Yesus lalu bertanya, Guru, Musa menulis untuk kami bahwa jika seseorang lelaki meninggal dunia tanpa anak, saudara lelakinya patutlah berkawin dengan balunya dan memanjangkan zuriatnya. Kesemuanya ada 7 adik-beradik lelaki. Yang sulung berkahwin, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Yang kedua berkahwin dengan balu saudaranya, kemudian meninggal dunia tanpa anak. Begitu juga yang ketiga. Ketujuh-tujuhnya mengawini wanita itu dan meninggal dunia tanpa anak. Akhirnya, wanita itu juga meninggal dunia. Jadi, pada hari kebangkitan ketika mereka bangkit daripada kematian, istri siapakah wanita itu? Ketujuh-tujuhnya pernah mengawininya. Yesus menjawab, Tidakkah kamu tersilap karena kamu tidak memahami baik kitab suci maupun kuasa Allah? Apabila mereka bangkit daripada kematian, mereka tidak berkawin atau dikawinkan. Mereka seperti malaikat di surga. Tetapi tentang kebangkitan orang mati, tidakkah kamu baca dalam kitab Musa, bahagian tentang belukar yang bernyala, betapa Allah berfirman kepadanya, Akulah Allah Abraham, Ishak dan Yakub. Dia bukanlah Allah orang mati, tetapi Allah orang hidup. Oleh itu, kamu tersilap sama sekali. Seorang ahli Taurat datang mendengar mereka bersoal jawab. Dia menyadari bahwa Yesus telah menjawab dengan baik. Dia pun bertanya kepadanya, Perintah manakah yang terutama? Yesus menjawab, Yang terutama antara semua perintah ialah, Dengarlah, wahai umat Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan sepenuh hatimu, dengan sepenuh jiwamu, dengan sepenuh pikiranmu, dan dengan sepenuh kekuatanmu. Inilah perintah yang terutama. Perintah yang kedua ialah, kasihilah sesama manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Tiada perintah lain yang lebih utama daripada 2 perintah ini. Ahli Taurat itu berkata kepada Yesus, Sungguh baik jawaban guru. Kata-kata engkau itu benar, karena Allah itu Esa, tiada yang lain daripadanya. Mengasihinya dengan sepenuh hati, dengan sepenuh pikiran, dengan sepenuh jiwa, dan dengan sepenuh kekuatan, serta mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri adalah lebih utama daripada segala korban persembahan dan korban bakaran. Yesus menyadari bahwa jawaban itu bijaksana, lalu berkata kepadanya, Kamu tidak jauh daripada kerajaan Allah. Selepas itu, tiada siapa yang berani menyoalnya apa-apa lagi. Kemudian, ketika mengajar di bait suci, Yesus berkata, Bagaimanakah ahli-ahli Taurat dapat mengatakan bahwa Kristus itu anak Daud? Karena Daud sendiri berkata dengan panduan Roh Kudus, Tuhan berfirman kepada Tuanku, Duduklah di kananku sehingga kujadikan segala musuhmu alas kakimu. Jadi, Daud sendiri memanggilnya Tuan. Bagaimana mungkin dia anaknya?
Orang ramai mendengar kata-kata Yesus dengan sukacita. Dia mengajar mereka lagi. Awas ahli-ahli Taurat yang suka kesana sini berjubah labu, suka diberi salam hormat di pasar, suka duduk di kerusi khas di Sauma'a dan tempat terhormat di majelis jamuan. Mereka merampas rumah balu tetapi kemudian pura-pura berdoa berjela-jela. Mereka ini akan menerima hukuman yang lebih berat. Yesus duduk berhadapan dengan peti uang persembahan dan melihat betapa orang memasukkan uang ke dalamnya. Ramai orang kaya memasukkan sumbangan yang besar. Kemudian, seorang balu yang miskin memasukkan 2 keping uang tembaga yang sangat kecil nilainya. Yesus memanggil murid-muridnya lalu berkata kepada mereka, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, balu yang miskin itu telah memberi lebih daripada semua orang yang telah memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Kerana mereka memberi daripada kekayaan mereka yang melimpah, tetapi dia daripada kemiskinannya telah memasukkan semua yang ada padanya, seluruh rezekinya. Markus bab 13. Ketika Yesus sedang melangkah keluar dari bait suci, seorang muridnya berkata, Guru, lihatlah batu dan bangunan yang luar biasa di sini. Yesus menjawab, Adakah kamu melihat bangunan yang hebat-hebat ini? Tiada seketul pun batunya akan tinggal tersusun. Semuanya akan dirobohkan. Ketika dia duduk di atas bukit Zaitun setentang dengan bait suci, muridnya Petrus, Yakobus, Yohanes, dan Andreas bertanya kepadanya secara pribadi, Katakanlah kepada kami, bilakah hal-hal itu akan terjadi? Apakah tanda-tandanya semua ini akan terjadi seperti yang telah dikatakan? Yesus mula berkata kepada mereka, Awas, jangan terperdaya oleh sesiapapun. Ramai akan datang dengan namaku dan berkata, Akulah dia. Mereka akan membuat ramai orang terperdaya. Apabila kamu mendengar peperangan dan desas-desus peperangan, jangan gentar. Kerana hal-hal begitu harus terjadi, tetapi belum sampai waktunya akhir zaman. Bangsa akan bangkit bertarung dengan bangsa, kerajaan dengan kerajaan. Gempa bumi akan berlaku di merata-rata dan juga kebuluran. Segala ini cuma permulaan kesakitan sebelum bersalin. Berhati-hatilah tentang dirimu, kerana mereka akan mengheretmu ke hadapan majelis dan memukulmu di dalam Sauma'a. Kamu akan dibawa kepada pemerintah dan raja keranaku untuk memberikan kesaksian kepada mereka. Injil mesti disebarkan terlebih dahulu kepada semua bangsa. Apabila mereka menangkapmu dan menyerahkanmu kepada pihak berkuasa, janganlah khawatir apa yang akan kamu katakan. Tetapi apa yang diberitahu kepadamu pada waktu itu, tuturkanlah, kerana yang bertutur itu Roh Kudus, bukanlah kamu. Saudara akan berlaku khianat terhadap saudara, bapa terhadap anak, dan anak terhadap ibu bapa, lalu menyerahkan mereka untuk dibunuh. Kamu akan dibenci oleh semua orang kerana namaku. Tetapi sesiapa yang bertahan hingga ke akhir akan diselamatkan. Apabila kamu melihat kekejian yang membawa kebinasaan berdiri di tempat terlarang baginya, hendaklah para pembaca memperhatikan artinya. Orang yang ada di Yudea mesti lari ke pergunungan. Orang yang di atas bumbung ketika itu janganlah turun atau masuk ke rumah untuk mengambil apa-apa. Yang di ladang usahlah pulang mengambil pakaian. Malanglah ibu yang mengandung dan yang menyusui anak pada masa itu. Berdoalah semoga hal-hal itu tidak terjadi pada musim dingin. Pada masa itu akan berlaku kesengsaraan yang belum pernah berlaku sejak dunia dicipta Allah hingga waktu itu, dan tidak akan pernah berlaku lagi. Kalaulah Tuhan tidak menyingkatkan masa itu, tiada seorang pun akan selamat. Namun demikian, demi umat pilihan yang dipilihnya, masa itu disingkatkannya. Pada waktu itu, jika orang berkata kepadamu, Lihat, Kristus ada di sini, atau lihat, dia ada di sana, janganlah percaya. Kerana beberapa Kristus palsu dan nabi palsu akan muncul dan menunjukkan pelbagai tanda serta keajaiban untuk memperdaya orang, kalau boleh termasuk umat pilihan. Berhati-hatilah. Lihat, aku telah memberitahumu semua ini sebelum terjadi. Pada masa itu selepas kesengsaraan, matahari akan dikelamkan dan bulan tidak akan bersinar lagi. Bintang-bintang di langit akan gugur dan kuasa-kuasa di langit akan digoncang.
Kemudian mereka akan melihat Anak Manusia datang dalam awan penuh dengan kekuasaan dan kemuliaan yang besar. Setelah itu, Dia akan menghantar para malaikatnya dan menghimpunkan umat pilihannya dari 4 mata angin, dari hujung bumi ke hujung langit. Sekarang, kajilah ibarat daripada pokok ara. Apabila dahan-dahannya sudah melembut dan mula bertunas, kamu tahu musim panas hampir tiba. Begitulah juga kamu. Apabila kamu melihat perkara-perkara ini, ketahuilah kamu bahwa waktunya hampir tiba, sudah di ambang pintu. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, angkatan zaman ini tidak akan luput sebelum segalanya ini terjadi. Langit dan bumi akan lenyap, tetapi kata-kataku tidak akan lenyap. Tetapi tentang hari atau waktunya tiada siapa yang tahu, baik para malaikat di surga maupun anak, hanya Bapa yang tahu. Berhati-hatilah, berjaga dan berdoa, kerana kamu tidak tahu bila saatnya. Umpama seorang yang berpergian, dia meninggalkan rumahnya dan memberikan kekuasaan kepada hamba-hambanya, setiap orang dengan tugasnya, serta memerintahkan penjaga pintu supaya berjaga-jaga. Oleh itu, berjaga-jagalah, kerana kamu tidak tahu bila tuan rumah akan pulang, pada waktu petang atau tengah malam, ketika ayam berkokok, atau pada waktu pagi. Takut kalau dia datang tiba-tiba dan mendapatimu sedang tidur. Apa yang kukatakan kepadamu, kukatakan kepada semua, berjagalah. Markus bab 14. 2 hari lagi akan tibalah perayaan Paskah dan jamuan roti tidak beragi. Ketua-ketua imam dan ahli-ahli Taurat mencari jalan untuk memerangkap Yesus secara tipu daya dan membunuhnya. Tetapi mereka berkata, Janganlah pada waktu perayaan, takut orang merusuh. Ketika itu, Yesus berada di Betania, di rumah Simon yang menghidap penyakit kusta. Sedang Yesus duduk bertelekan di meja, seorang wanita datang membawa kendi pualam berisi minyak narwastu murni yang amat mahal. Dia memecahkan bejana itu, lalu menuangkan minyak itu ke atas kepala Yesus. Beberapa orang berkata-kata sesama sendiri dengan marah, Mengapa dibazirkan minyak wangi ini? Minyak itu dapat dijual dengan harga lebih 300 keping uang dinar, dan uangnya disedekahkan kepada orang miskin. Mereka memarahi wanita itu. Tetapi Yesus berkata, Biarkan dia begitu. Mengapakah kamu menyusahkannya? Dia telah melakukan sesuatu yang baik untukku. Orang miskin akan sentiasa ada di sekitarmu, dan bila-bila sahaja kamu mahu, kamu dapat berbuat kebajikan kepada mereka. Tetapi aku tidaklah sentiasa ada bersamamu. Dia telah melakukan apa yang terdaya olehnya. Dia menuangkan minyak wangi ke atas tubuhku sebagai persiapan bagi pengebumianku. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, di mana-mana pun kelak Injil disebarkan di serata dunia, apa yang telah dilakukan oleh wanita ini akan dikisahkan juga sebagai kenangan kepadanya. Selepas itu, Yudas Iskariot, seorang daripada murid Yesus yang 12 itu, pergi kepada ketua-ketua imam untuk mengkhianatinya dan menyerahkannya kepada mereka. Ketika mendengar kata-katanya, mereka pun sukacita dan berjanji akan memberinya uang. Sejak itu, Yudas mencari peluang untuk mengkhianati Yesus. Pada hari pertama perayaan roti tidak beragi, ketika mereka menyembelih anak domba Paskah, para murid Yesus berkata kepadanya, Di manakah engkau mau kami pergi menyediakan jamuan Paskah untukmu? Dia menghantar 2 orang muridnya dan berkata kepada mereka, Pergilah ke dalam kota. Seorang lelaki yang membawa sekendi air akan menemui kamu. Ikutlah dia. Di mana dia masuk, katakan kepada tuan rumah, Guru berkata, di manakah ruang tamu untuk aku makan jamuan Paskah dengan murid-muridku? Dia akan menunjukkan kepadamu sebuah ruang besar di tingkat atas, lengkap dengan perabot dan telah siap disediakan. Disitulah kamu membuat persiapan untuk kita. Kedua-dua muridnya itu berangkat pergi ke kota dan mendapati semua seperti yang telah dikatakan Yesus kepada mereka. Lalu mereka menyediakan jamuan Paskah. Pada waktu lewat petang, dia datang bersama murid-muridnya yang 12 itu. Sedang mereka duduk menikmati jamuan, Yesus berkata, Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, seorang daripada kamu yang makan bersamaku akan mengkhianatiku. Mereka mula berduka cita. Seorang demi seorang berkata kepadanya, Akukah orang itu? Yesus menjawab,
Dia seorang daripada 12 yang mencecah roti bersama ke dalam bekas. Anak manusia memanglah harus pergi, seperti yang tersurat tentangnya. Tetapi malanglah orang yang mengkhianati anak manusia. Lebih baik baginya jika dia tidak dilahirkan. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecah-mecahkan dan memberikannya kepada murid-muridnya sambil berkata, "Ambillah, ini tubuhku." Kemudian, dia mengambil cawan air anggur, dan selepas mengucap syukur, dia memberikannya kepada mereka, lalu mereka semua minum dari cawan itu. Dia berkata kepada mereka, "Ini darah perjanjianku yang ditumpahkan untuk ramai orang. Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, aku tidak akan minum air anggur lagi, hinggalah pada hari aku minum yang baru dalam kerajaan Allah." Setelah menyanyikan sebuah lagu suci, mereka pun beredar ke Bukit Zaitun. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan goyah karenaku, seperti yang telah tersurat. Aku akan merebahkan gembala, dan kawanan domba akan bertempiaran. Tetapi setelah aku dibangkitkan semula, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus berkata kepadanya, "Kalaupun semua yang lain goyah, aku tidak akan goyah." Yesus berkata kepadanya, "Sesungguhnya, aku berkata kepadamu, pada malam ini sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkalku 3 kali. Tetapi Petrus berkata dengan lebih tegas lagi, "Kalaupun aku terpaksa mati bersamamu, aku tidak akan menyangkalmu." Semua yang lain pun berkata demikian. Mereka sampai di suatu tempat yang dinamakan Getsemani. Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini sementara aku berdoa." Dia membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersamanya, dan dia mula berasa gundah dan resah. Dia berkata kepada mereka, "Jiwaku sungguh duka cita, bagaikan mati. Duduklah di sini dan berjagalah." Dia pergi jauh sedikit lagi, lalu merebahkan diri ke tanah, dan berdoa kalau dapat saat itu diedarkan daripadanya. Katanya, "Aba, Bapa, segala-galanya dapat kau lakukan. Edarkanlah cawan ini daripadaku. Namun demikian, bukanlah kehendakku tetapi kehendakmu yang terlaksana." Kemudian dia kembali kepada murid-muridnya dan mendapati mereka tertidur. Lalu dia berkata kepada Petrus, "Simon, kamu tidurkah? 1 jam pun kamu tidak dapat berjaga? Berjaga dan berdoalah, takut nanti kamu tergoda. Memang rohani rela, tetapi jasmani lemah." Dia pergi berdoa lagi dengan kata-kata yang sama. Apabila dia kembali, didapatinya mereka telah tertidur lagi karena mata mereka amat mengantuk. Mereka tidak tahu apa yang hendak dijawab kepadanya. Setelah dia datang kepada mereka bagi kali ketiga, dia berkata, "Adakah kamu masih tidur dan berehat? Cukuplah, waktunya sudah tiba. Lihat, anak manusia sedang dikhianati dan diserahkan ke tangan orang berdosa. Bangunlah, mari kita pergi. Lihat, pengkhianatku sudah tiba." Sesaat kemudian, ketika dia masih berkata-kata, seorang daripada muridnya yang 12 itu, yaitu Yudas, datang dengan orang yang sangat ramai dan bersenjatakan pedang serta belantan. Mereka datang daripada ketua-ketua imam, ahli-ahli Taurat, dan tua-tua. Pengkhianat Yesus telah menetapkan satu isyarat dengan mereka. "Yang kucium nanti, itulah dia. Tangkap dia dan bawalah dia pergi dengan selamat." Sebaik-baik Yudas tiba, dia pergi kepada Yesus sambil berkata, "Rabi," lalu menciumnya. Mereka pun menangkap Yesus dan membawanya pergi. Seorang daripada yang berdiri di situ menghunus pedangnya, lalu menetak hamba imam besar, sehingga terputus telinganya. Yesus berkata kepada mereka, "Patutkah kamu datang bagaikan hendak menangkap perompak dengan pedang dan belantan untuk membawaku pergi? Setiap hari aku dalam kalanganmu mengajar di bait suci dan kamu tidak menangkapku. Tetapi yang tersurat dalam kitab suci mestilah terlaksana." Setelah itu, semua murid Yesus meninggalkannya dan masing-masing melarikan diri. Seorang pemuda mengikutnya dengan hanya sehelai kain linen membalut tubuhnya. Pemuda-pemuda lain menangkapnya. Lalu dia melucutkan kain linen itu dan melarikan diri daripada mereka dalam keadaan telanjang. Yesus dibawa kepada imam besar. Bersamanya berhimpun semua ketua imam, tua-tua, dan ahli-ahli Taurat.
Petrus mengikut Yesus dari jauh, turut masuk ke laman dalam rumah imam besar, dan duduk dalam kalangan hamba, berdiam di situ. Ketua-ketua imam dan seluruh majelis agama berusaha mencari kesaksian terhadap Yesus supaya dapat membunuhnya, tetapi mereka tidak berjaya. Ramai yang memberi kesaksian palsu terhadapnya, tetapi kesaksian mereka semua bercanggah. Kemudian, beberapa orang bangkit memberi kesaksian palsu terhadapnya dengan berkata, Kami telah mendengar dia berkata, Aku akan membinasakan bait suci yang diperbuat dengan tangan ini, dan dalam 3 hari aku akan membina bait suci yang diperbuat tanpa tangan. Tetapi kesaksian mereka masih bercanggah. Imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah kesaksian itu, lalu bertanya kepada Yesus, Tidakkah kamu mahu menjawab apa-apa? Apakah yang didakwakan oleh mereka ini terhadapmu? Tetapi Yesus berdiam diri, tidak menjawab sepatah pun. Imam besar itu bertanya lagi kepadanya, Adakah kamu Kristus, anak Allah yang termulia? Yesus menjawab, Ya, akulah dia. Kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang dalam awan di langit. Imam besar itu lalu mengoyak-ngoyakkan pakaiannya sambil berkata, Adakah kita perlukan saksi lagi? Kamu telah mendengar kata-kata kufurnya sendiri. Apakah pendapatmu? Lalu mereka semua menjatuhkan hukum ke atasnya, bahwa dia patut dibunuh. Kemudian, sesetengah mereka mulai meludahinya, membalut matanya, lalu memukulnya, dan berkata kepadanya, Bernubuatlah. Pengawal-pengawal pula menamparnya. Petrus ada di bawah, di laman dalam. Seorang hamba perempuan imam besar datang ke situ. Apabila dia melihat Petrus sedang berdiam memanaskan tubuhnya, dia memandang Petrus dan berkata, Kamu juga bersama Yesus orang Nazaret. Petrus menyangkal, katanya, Aku tidak tahu dan tidak paham apa yang kau katakan. Dia keluar ke serambi depan, lalu ayam berkokok. Hamba perempuan itu melihatnya lagi, lalu mula berkata kepada orang yang berdiri di situ, Ini seorang daripada mereka. Petrus menyangkalnya lagi. Sejurus kemudian, mereka yang berdiri di situ berkata pula kepada Petrus, Sudah tentu kamu seorang daripada mereka, karena kamu orang Galilea. Petrus pun mengucapkan kutuk dan sumpah, Aku tidak kenal orang yang kau katakan itu. Ayam pun berkokok bagi kali kedua. Lalu Petrus teringat kata-kata Yesus kepadanya, Sebelum ayam berkokok 2 kali, kamu akan menyangkalku 3 kali. Memikirkan perkara itu, Petrus menangis dengan kesalnya. Markus bab 15. Awal-awal pagi lagi, ketua-ketua imam segera bermusyawarah dengan para tua-tua, ahli Taurat, dan seluruh majelis agama. Kemudian mereka mengikat Yesus, membawanya pergi, dan menyerahkannya kepada Pilatus. Pilatus bertanya kepadanya, Adakah engkau raja orang Yahudi? Yesus menjawab, Begitulah seperti katamu. Kemudian, ketua-ketua imam melemparkan pelbagai tuduhan terhadapnya. Pilatus bertanya lagi kepadanya, Tidakkah engkau mahu menjawab apa-apa? Lihat betapa banyaknya tuduhan mereka terhadapmu. Tetapi Yesus masih tidak menjawab sepatah pun, sehingga Pilatus keheranan. Pada waktu perayaan, lazimnya Pilatus membebaskan dari penjara seorang yang diminta oleh mereka. Ada seorang bernama Barabas yang dirantaikan bersama beberapa orang pemberontak lain. Mereka telah melakukan pembunuhan dalam pemberontakan itu. Orang ramai mula berseru lantang meminta Pilatus membebaskan seorang dari penjara seperti yang biasa dilakukannya. Pilatus bertanya, Adakah kamu mahu aku membebaskan kepadamu raja orang Yahudi? Oleh sebab dia tahu bahwa ketua-ketua imam telah menyerahkan Yesus kepadanya karena iri hati. Tetapi ketua-ketua imam menghasut orang ramai supaya meminta Barabas dibebaskan kepada mereka. Pilatus berkata kepada mereka, Kalau begitu, apa yang kamu mahu kulakukan kepada dia yang kamu panggil raja orang Yahudi? Mereka berseru lagi dengan kuatnya, Salibkan dia. kata Pilatus kepada mereka. Mengapa? Apakah kejahatannya telah dilakukannya? Tetapi mereka semakin kuat berseru, Salibkan dia. Oleh itu, untuk memuaskan hati orang ramai itu, Pilatus membebaskan Barabas kepada mereka. Setelah menyebat Yesus, dia menyerahkannya untuk disalib. Kemudian para askar membawanya ke dewan istana yang dipanggil Praetorium.
lalu menghimpunkan seluruh pasukan tentara yang ada di situ. Mereka mengenakan jubah ungu pada tubuhnya dan membuat mahkota daripada duri, lalu meletakkannya di atas kepalanya. Kemudian mereka menyindirnya, "Daulat Tuanku, Raja orang Yahudi." Mereka memukul kepalanya dengan mensiang, meludahinya, kemudian tunduk menyembahnya. Setelah mempermain-mainkannya, mereka melucutkan jubah ungu itu dan mengenakan semula pakaiannya. Lalu mereka membawanya untuk disalib. Ketika itu, seorang yang bernama Simon, orang Kirene, bapa kepada Alexander dan Rufus, sedang lalu di situ. Dia baru saja datang dari luar bandar. Kemudian, mereka memaksanya mengangkat salib Yesus. Mereka membawanya ke tempat yang dipanggil Golgota, bermaksud tempat tengkorak. Kemudian mereka memberinya air anggur bercampur mir, tetapi dia enggan meminumnya. Setelah mereka menyalibnya, mereka membahagikan pakaiannya antara mereka dengan membuang undi. Mereka menyalibnya pada jam ketiga. Tuduhan terhadapnya tertulis di atas, Raja orang Yahudi. Mereka menyalib 2 orang perompak bersama Yesus, seorang di kanan dan seorang di kirinya. Dengan demikian, terlaksanalah apa yang tersurat dalam kitab suci. Dan dia digolongkan dengan penjahat. Semua orang yang lalu di situ menggeleng-gelengkan kepala sambil mengejek Yesus. Mereka berkata, "Kamu mahu memusnahkan bait suci dan membinanya semula dalam 3 hari. Sekarang turunlah dari salib itu dan selamatkanlah dirimu." Begitu jugalah ketua-ketua imam dan ahli Taurat turut memperolok-olokkan Yesus. Mereka berkata sesama sendiri, Dia menyelamatkan orang, tetapi tidak dapat menyelamatkan dirinya sendiri. Kiranya Kristus ini, Raja Israel, turunlah dari salib, supaya kami melihat dan percaya kepadanya. Orang yang disalib bersama Yesus pun mencelanya. Pada jam ke-6 hingga jam ke-9, seluruh negeri itu diselubungi kegelapan. Pada jam ke-9, Yesus berseru dengan suara yang lantang, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Artinya, Ya Allahku, Ya Allahku, mengapa kau tinggalkan aku? beberapa orang di situ mendengar seruan itu dan berkata, "Dengarlah, dia memanggil Elia." Seorang daripada mereka berlari mengambil span, lalu mencelupnya ke dalam air anggur masam. Kemudian dia mencucukkan span itu di ujung sebatang mensiang dan menawarkannya kepada Yesus untuk minum, sambil berkata, "Kita menunggu kalau Elia datang menurunkannya dari salib." Yesus berseru dengan kuat, lalu menghembuskan nafas terakhir. Sejurus kemudian, tirai di dalam bait suci terbelah 2, dari atas hingga ke bawah. Ketua tentara yang berdiri di hadapan salib itu melihat semua ini lalu berkata, Benarlah, dia anak Allah. Beberapa orang wanita menyaksikan segala-galanya dari jauh. Antara mereka ialah Maria Magdalena, serta Maria ibu Yakobus muda, dan Yoses, serta Salome. Mereka wanita yang mengikut dan menolong Yesus ketika dia di Galilea. Ada ramai juga wanita yang datang dengan Yesus ke Yerusalem. Hari sudah lewat petang. Hari itu hari persediaan, yaitu sehari sebelum hari Sabat. Yusuf dari Arimatea, seorang ahli terkemuka Majus agama yang sedang menunggu kerajaan Allah, datang lalu memberanikan hatinya menghadap Pilatus dan memohon untuk mengambil jenazah Yesus. Pilatus heran mendengar Yesus sudah pun meninggal dunia, lalu memanggil ketua tentara dan bertanya sama ada Yesus sudah meninggal. Setelah mendengar laporan ketua tentara itu, dia pun menyerahkan jenazah Yesus kepada Yusuf. Yusuf membeli kain linen yang baik, menurunkan jenazah Yesus dan mengafankannya dengan kain itu. Dia membaringkan jenazah itu di dalam sebuah makam yang telah digali di permukaan batu pejal, lalu menggulingkan sebuah batu besar menutup pintu makam itu. Maria Magdalena dan Maria ibu Yoses memerhatikan tempat makam itu. Markus bab 16. Setelah tamat hari Sabat, Maria Magdalena, Maria ibu Yakobus, dan Salome membeli ramuan rempah untuk melumuri jenazah Yesus. Pada awal pagi hari pertama minggu itu, mereka sampai di makam itu ketika matahari terbit. Mereka berkata-kata sesama sendiri, Siapa yang akan menggulingkan batu daripada pintu makam untuk kita? Apabila mereka memandang makam itu, mereka mendapati batu yang sangat besar itu telah pun digulingkan. Mereka masuk ke dalam makam itu dan melihat seorang pemuda berjubah putih sedang duduk di sebelah kanan. Mereka sungguh terkejut dan ketakutan.
Tetapi dia berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang telah disalib. Dia telah bangkit semula. Dia tidak ada di sini. Lihatlah tempat mereka baringkan jenazahnya. Tetapi pergilah, beritahu murid-muridnya termasuk Petrus, bahwa dia mendahuluimu ke Galilea. Di sana kamu akan melihatnya seperti yang telah dikatakannya kepada kamu." Mereka pun segera keluar dan berlari meninggalkan makam itu, karena mereka gemetar dan keheranan. Mereka tidak berkata apa-apa kepada sesiapa, karena mereka takut. Setelah Yesus bangkit semula pada awal pagi hari pertama minggu itu, pertama sekali dia menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena, yang telah disembuhkannya daripada dirasuk 7 roh iblis dahulu. Maria pun pergi memberitahu murid-muridnya yang sedang berkabung dan menangis. Ketika mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat oleh Maria, mereka tidak percaya. Selepas itu, dia menampakkan diri dengan cara lain kepada 2 orang daripada mereka ketika mereka sedang berjalan ke desa. Kedua-dua orang murid Yesus itu segera pergi memberitahu yang lain, tetapi mereka juga tidak percaya. Kemudian, dia menampakkan diri kepada kesemua muridnya yang 11 itu ketika mereka sedang makan. Dia menegur sikap mereka yang tidak percaya dan keras hati, karena mereka tidak mempercayai orang yang telah melihatnya setelah dia bangkit semula. Dia berkata kepada mereka, "Pergilah ke serata dunia dan sebarkan Injil kepada setiap insan. Sesiapa yang percaya dan dibaptiskan akan diselamatkan, tetapi sesiapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai mereka yang percaya. Dengan namaku mereka akan menghalau roh-roh iblis, dan mereka akan bertutur dalam bahasa-bahasa baru. Mereka akan memegang ular tanpa mudarat. Kiranya mereka terminum racun, mereka tetap selamat. Mereka akan meletakkan tangan pada orang sakit dan orang itu akan sembuh." Setelah Tuhan Yesus berkata-kata dengan mereka, dia disambut naik ke surga, lalu duduk di kanan Allah. Para muridnya pergi menyampaikan perkabaran Injil di serata dunia. Tuhan bekerja bersama mereka, mengesahkan firman dengan iringan tanda-tanda ajaib.